Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pembelajaran PDPR kita dengan kita belajar bab 7, itu koordinasi badan. Sebelum kita tengok dahulu apa yang dimaksudkan dengan koordinasi badan. Jadi koordinasi badan merupakan penyelarasan gerak balas badan kita terhadap sebarang rangsangan di sekeliling kita. Contohnya perubahan suhu, dan dalam badan kita juga contohnya pencernaan makanan. Jadi koordinasi memastikan setiap bahagian badan dikawal supaya dapat berfungsi secara harmoni dengan bahagian yang lain apabila menerima rangsangan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan koordinasi badan. Jadi yang pertama kita tengok dahulu 7.1 sistem endokrin manusia. Jadi sistem endokrin dan fungsinya, yang pertama, sistem endokrin manusia terdiri daripada kelenjar endokrin yang merembeskan bahan kimia yang dikenali sebagai hormon. Dan hormon ini fungsi dia mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Jadi persekitaran ini bermaksudnya luaran ataupun dalaman. Yang kedua, kelenjar endokrin merupakan kelenjar tanpa duktus. Tanpa duktus maksudnya tidak ada saluran, dan biasanya juga tak ada pundi lah. Oleh itu hormon dirembeskan daripada kelenjar endokrin terus ke dalam aliran darah. Yang ketiga, sistem endokrin memberikan tindak balas yang lebih perlahan berbanding dengan sistem saraf, namun kesannya lebih lama. Jadi sistem saraf biasanya tindak balas dia serta-merta, tapi sekejap sahaja. Tapi untuk sistem endokrin ni, walaupun dia lambat, dia perlahan, tapi kesannya lebih lama. Contohnya untuk hormon yang mempengaruhi pertumbuhan kita, berlaku daripada peringkat kita dalam rahim lagi sampailah ke peringkat dewasa. Jadi kita tengok pada rajah 71 ni yang menunjukkan cara koordinasi hormon bertindak. Jadi hormon adalah sejenis protein. Sebahagian besar binaan hormon adalah protein. Kemudian kesan tindak balas hormon adalah lama. Kemudian gerak balasnya adalah perlahan. Dan hormon ini tugas dia merangsang fungsi tisu atau organ yang khusus. Kemudian hormon ini dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit. Dan untuk organ sasaran mempunyai reseptor yang sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. Jadi hormon berfungsi untuk mengawal atur proses-proses fisiologi dalam badan seperti homeostasis, pertumbuhan dan pembiakan dalam koordinasi badan. Dan setiap jenis hormon mempunyai satu atau lebih organ sasaran, iaitu organ yang bergerak balas terhadap hormon tersebut. Yang keenam, kelenjar endokrin utama dalam badan lelaki dan perempuan adalah seperti berikut. Kita ada A, kelenjar pituitari. Nanti kita tengok kedudukan ini mana. Kemudian kita ada kelenjar adrenal. Adrenal maksud dia buah pinggang, ataupun ginjal. Kemudian kita ada kelenjar thyroid. Kita ada testis, kita ada pankreas, dan kita ada ovari. Okey, dan ditunjukkan pada rajah 7.2A dan 7.2B ini perbandingan antara sistem badan perempuan dan lelaki. Tapi kedudukan ni, kita akan kedudukan yang pertama untuk kelenjar pituitari berada di bawah otak. Ini bahagian besar ni adalah cerebrum. Di bahagian belakang ni yang kecil ini merupakan cerebellum, dan otak dan kelenjar pituitari berada di bahagian bawah ni, dekat dengan bahagian cerebrum lah. Di sini perempuan pun sama. Kemudian kita ada pada bahagian saluran pernafasan kita ada trakea, dan di trakea ini kita ada kelenjar thyroid. Pada lelaki mudahlah, dia berada di bahagian dekat dengan halkum kamu. Perempuan tak ada halkum. Okey, kemudian pada seterusnya kita ada kelenjar pankreas, bentuk dia macam daun. Kemudian kita ada kelenjar adrenal pada sepasang ginjal kita di bahagian atasnya. Lelaki kita ada testis yang merembeskan hormon seks lelaki, dan pada perempuan pun kita ada ovari merembeskan hormon seks perempuan dan juga untuk pembiakan. Okay, sekarang kita tengok mengenai kelenjar endokrin, hormon dan juga fungsinya. Jadi yang pertama kita ada kelenjar endokrin, nama dia kelenjar pituitari. Jadi hormon utamanya adalah hormon antidiuresis, ADH, antidiuretic hormone.
Fungsi dia merangsang penyerapan semula air di tubul pengumpul ginjal. Kemudian yang kedua, kita ada hormon perangsang thyroid, TSH. T untuk thyroid, S stimulating, H untuk hormon. Tugas dia merangsang penghasilan dan perembesan thyroksina daripada kelenjar thyroid. Jadi fungsi dia samalah untuk homeostasis, itu pengawal aturan fungsi badan. Kemudian kita ada kelenjar perangsang folikel, FSH. F untuk follicle, S stimulating, H untuk hormon. Merangsang perkembangan folikel dalam ovari dan juga sperma dan testis. Kemudian kita ada hormon pelutinan, LH. L untuk luteinizing, H untuk hormon. Merangsang pengovulan dan pembebasan corpus luteum dalam ovari. Jadi corpus luteum ini adalah sebahagian daripada ovum. Bila ovum dikeluarkan masuk ke dalam tiub falopio, sebahagian daripadanya tinggal dalam ovari, dinamakan sebagai corpus luteum, dan tugas dia adalah untuk pembiakan lah. Kemudian seterusnya kita ada hormon pertumbuhan, GH. G untuk growth, H untuk hormon. Tugas dia merangsang pertumbuhan dan penghasilan protein. Yang kedua, mengekalkan komposisi badan dewasa yang sihat seperti jisim, otot dan juga tulang. Jadi proses fisiologi yang terlibat, kita ada proses pertumbuhan. Seterusnya kita ada kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid, hormon utamanya thyroksina. Fungsi dia mengawal atur kadar metabolisme sel badan. Yang kedua, meningkatkan suhu badan. Jadi proses fisiologi yang terlibat, kita ada homeostasis. Dan yang kedua, membantu pertumbuhan fizikal dan perkembangan mental kanak-kanak. Jadi tugas dia adalah untuk pertumbuhan. Seterusnya kita pergi kepada kelenjar adrenal. Jadi hormon yang dirembeskan nama dia adrenalina. Fungsi dia, tugas dia menyediakan badan semasa keadaan cemas dengan meningkatkan kadar denyutan jantung, kadar respirasi. Kadar respirasi maksudnya pengambilan oksigen daripada luar melalui pernafasan, kemudian pembebasan gas karbon dioksida. Kemudian untuk tekanan darah, biasanya bila adrenalina ini dirembeskan, jantung akan berdegup lebih laju, lebih kencang, tekanan darah juga akan meningkat. Kemudian kadar metabolisme, jadi jantung yang lebih cepat menghantar lebih banyak darah lah kepada sel-sel yang memerlukan. Jadi dalam darah ada oksigen, ada glukosa. Jadi ini akan meningkatkan kadar metabolisme. Masuk kadar metabolisme ni kadar penghasilan tenaga oleh sel-sel badan kita. Kemudian kita ada kadar aliran darah ke otot dan juga otak, aras glukosa dan darah, serta kandungan asid lemak dalam darah dan membesarkan saiz anak mata. Jadi secara keseluruhannya berfungsi untuk tujuan homeostasis, pengawal aturan fungsi badan. Seterusnya kita ada pankreas. Merembeskan hormon insulin. Tugas dia menurunkan aras glukosa dalam darah dengan cara merangsang pertukaran glukosa berlebihan kepada glycogen untuk disimpan dalam sel hati dan otot, serta merangsang pengoksidaan glukosa. Jadi ini kaedah yang digunakan untuk menurunkan aras glukosa darah lah. Kalau terlampau tinggi, kita akan menghadapi masalah kencing manis atau diabetes mellitus. Yang kedua, kita ada hormon glukagon yang dirembeskan oleh pankreas. Jadi fungsi dia meningkatkan aras glukosa dalam darah dengan cara merangsang penukaran glycogen kepada glukosa. Jadi ini contohnya, bila badan kita kekurangan glukosa, maka glukagon akan dirembeskan untuk menukarkan simpanan glukosa, contohnya daripada glycogen kepada glukosa untuk badan kita gunakan dalam proses metabolisme. Seterusnya kita ada ovari. Merembeskan hormon estrogen. Jadi estrogen, tugas dia membaiki dan merangsang penebalan dinding uterus, merangsang perkembangan organ seks perempuan, dan yang ketiga, merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada perempuan seperti perkembangan payudara dan juga pembesaran pinggul dia. Jadi tujuan dia untuk pembiakan. Kemudian kita ada progesteron. Tugas dia menyediakan dinding uterus untuk penempelan embrio. Jadi ini pun untuk pembiakan. Manakala untuk lelaki, kita ada testis. Merembeskan hormon testosteron. Tugas dia merangsang pembentukan sperma dan organ seks lelaki
Dan yang kedua, merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder pada lelaki. Jadi secara umumnya untuk pembiakan. Okay, sekarang kita tengok sedikit input ekstra. Kelenjar pituitari juga dikenali sebagai kelenjar utama, master gland, kerana merembeskan hormon yang mengawal beberapa kelenjar hormon yang lain, dan terlibat dalam banyak fungsi badan manusia, termasuklah pertumbuhan. Ini adalah struktur pituitari yang ada di bawah otak kita. Okey, seterusnya kita tengok pengawal aturan rembesan hormon. Jadi rembesan hormon daripada kelenjar endokrin dikawal atur oleh, yang pertama A, sistem saraf seperti hypothalamus dalam otak kita. Kemudian B, hormon seperti hormon perangsang thyroid TSH yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Dan yang ketiga, kita ada aras bahan dalam badan seperti aras glukosa dalam darah. Jadi ini yang mengawal ataupun yang merangsang perembesan hormon tersebut. Sekarang kita tengok yang kedua, mengenai rembesan hormon yang dikawal atur oleh sistem saraf. Jadi kalau tengok pada rajah 7.3 ini, dia tunjukkan kedudukan hypothalamus dan juga kelenjar pituitari dalam otak manusia. Ini kelenjar pituitari di bawah ini. Ini adalah hypothalamus. Di belakang ini warna ungu adalah medulla oblongata, yang hijau ini merupakan cerebellum, dan yang putih kecoklatan ini merupakan cerebrum. Jadi yang pertama, rembesan hormon daripada kelenjar pituitari, thyroid dan adrenal dikawal atur oleh hypothalamus setelah menerima impuls saraf daripada reseptor dalam sistem saraf. Jadi ingat, kelenjar pituitari, thyroid dan adrenal dikawal oleh hypothalamus. Jadi yang kedua, hypothalamus berfungsi sebagai penghubung antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Yang ketiga, kedudukan hypothalamus dan kelenjar pituitari dalam otak manusia. Kita tengok tadi pada rajah 7.3. Yang keempat, selepas menerima impuls saraf daripada reseptor, hypothalamus akan menghasilkan hormon perangsang hypothalamus ataupun hormon perencatan hypothalamus. Yang kelima, hormon perangsang hypothalamus merangsangkan rembesan hormon daripada kelenjar pituitari, manakala hormon perencatan hypothalamus merencatkan rembesan hormon daripada kelenjar pituitari, thyroid dan juga adrenal. Jadi hormon perangsang ini tugas dia sama ada, tugas dia adalah untuk merangsangkan rembesan hormon yang disebut tadi. Kemudian hormon perencatan adalah untuk merencatkan rembesannya. Jadi ini yang berlaku untuk kelenjar mana tadi? Kelenjar. Jadi 3 kelenjar tadi yang disebabkan, yang dikawal oleh hypothalamus, iaitu kelenjar pituitari, thyroid dan juga adrenal. Okey, rembesan hormon yang dikawal atur oleh hormon lain. Kita tengok sini, rembesan hormon thyroxina yang dirembeskan oleh hormon thyroid dikawal atur oleh hormon yang lain, iaitu hormon perangsang thyroid TSH, thyroid stimulating hormone yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Jadi juga di sini. Okey, kelenjar pituitari merembeskan hormon perangsang thyroid TSH, dan hormon ini akan merangsang kelenjar thyroid, kelenjar sasaran, untuk merembeskan thyroxina. Kemudian berlaku suap balik negatif yang akan merencatkan rembesan TSH. Maksudnya bila thyroxina ini dah banyak, maka akan dikurangkan rembesan TSH. Jadi ini yang dimasukkan dengan suap balik negatif. Sesuatu yang banyak akan diturunkan. Jadi ini kesan daripada pengawal aturan yang dipanggil sebagai suap balik negatif. Sesuatu yang tinggi akan direndahkan. Ini bergantunglah pada tindak balas antara beberapa jenis hormon ataupun sistem lain. Jadi sewaktu aras hormon thyroxina rendah, kelenjar pituitari merembeskan hormon perangsang thyroid TSH. TSH merangsang kelenjar thyroid, itu kelenjar sasaran, untuk merembeskan thyroxina, lalu meningkatkan aras hormon thyroxina dalam darah. Sebenarnya aras hormon thyroxina yang tinggi dalam darah akan merencatkan rembesan TSH daripada kelenjar pituitari. Sebab inilah yang suap balik negatif. Sesuatu yang dah tinggi itu tak perlu lagi ditinggikan, maka menyebabkan TSH ini akan direndahkan.
Yang disuap balik negatif, sesuatu yang tinggi akan direndahkan. Jadi rembesan hormon thyroxina yang berlebihan daripada kelenjar thyroid akan dihentikan. Yang kedua, selain daripada TSH, hormon lain juga dirembeskan daripada kelenjar pituitari untuk mengawal atur rembesan hormon daripada ovari dan juga testis. Oleh itu kelenjar pituitari dikenali sebagai kelenjar induk endokrin, sebab dia mengawal atur kelenjar-kelenjar lain. Biasanya tengok rembesan hormon yang dikawal atur oleh aras bahan tertentu dalam darah. Jadi rembesan hormon insulin dan glukagon dikawal atur oleh aras bahan tertentu, iaitu aras glukosa dalam darah. Kita tengok pada darjah 7.5 di sini. Jadi di sini tunjukkan glukosa apabila ada rembesan insulin, dia akan menukarkan glukosa menjadi glycogen. Jadi ini akan menurunkan aras glukosa dalam darah. Glycogen ini merupakan simpanan makanan untuk haiwan termasuk dalam manusia. Dan bila kurang glukosa dalam darah, glycogen akan ditukarkan oleh glukagon kepada glukosa. Jadi sewaktu aras glukosa dalam darah tinggi, pankreas dirangsang untuk merembeskan hormon insulin. Insulin akan menukarkan glukosa berlebihan kepada glycogen dan aras glukosa dalam darah akan menurun. Kemudian seterusnya apa berlaku? Aras glukosa yang rendah dalam darah merangsang pankreas untuk merembeskan glukagon, dan kesan dia glukagon akan menukarkan glycogen kepada glukosa untuk digunakan oleh sel badan. Jadi aras glukosa darah akan meningkat. Ini akan berlaku contohnya kalau kita orang Islam, kita akan berpuasa pada bulan Ramadan ataupun melakukan puasa-puasa sunat. Jadi badan kita kekurangan glukosa sebab kita tak makan. Jadi badan kita akan merembeskan glukagon untuk menukarkan simpanan makanan kita yang sedia ada, contohnya glycogen ataupun lemak, kepada glukosa semula untuk digunakan untuk kita melakukan aktiviti sepanjang hari. Sekarang kita tengok punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan. Pelbagai jenis penyakit dikenal pasti berpunca daripada ketidakseimbangan hormon, seperti dalam darjah 7.1 ini 7.1. Kita ada satu ini dikenali sebagai kekerdilan. Ini kekerdilan, lelaki yang kerdil, lelaki yang normal sebagai satu perbandingan. Dan ini pula yang ada masalah kegergasian, orang yang terlampau tinggi badan dia. Jadi ini kesan daripada kekurangan, ini kesan daripada kelebihan hormon pertumbuhan. Jadi ketidakseimbangan hormon berlaku apabila sesuatu hormon dirembeskan secara berlebihan atau berkurangan oleh kelenjar endokrin. Kita akan tengok daripada darjah 7.2. Yang ketiga, ketidakseimbangan hormon mungkin disebabkan oleh gaya hidup dan pemakanan yang tidak sihat atau pendedahan kepada sinaran berbahaya seperti sinaran X yang berlebihan. Sinaran X ini dia boleh merosakkan jin kita. Jadi ini yang mungkin menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan hormon kepada manusia Sekarang kita tengok untuk kesan rembesan hormon thyroxina. Kalau berlebihan akan ada satu masalah dinamakan sebagai hyperthyroidisme, berlaku disebabkan oleh kelenjar thyroid yang terlalu aktif. Simptom dia kadar metabolisme meningkat, tidak terlalu aktif secara mental dan fizikal, sukar untuk tidur, kadar denyut jantung yang meningkat, kehilangan berat badan, kegelisahan dan berpeluh secara berlebihan, merasa panas, kuat selera makan, pembesaran kelenjar thyroid, bola mata yang menonjol keluar dan juga leher yang bengkak. Ini kalau berlebihan dinamakan sebagai hyperthyroidisme. Jadi kalau kita tengok pada masalah di sini, contohnya kadar metabolisme meningkat ini adalah sebenarnya penerangan kepada apa yang berlaku di bawah ni. Contohnya sukar untuk tidur sebab badan kita sentiasa menghasilkan tenaga. Kita seolah jadi hyperaktif. Kadar denyut jantung meningkat, itu pun kesan dia kehilangan berat badan sebab kebanyakan glukosa kita akan dipecahkan menjadi tenaga kerana kadar metabolisme yang meningkat. Kesan kekurangan pula dalam kalangan dewasa kita ada hyper, ini hypothyroidisme, berlaku disebabkan oleh kelenjar thyroid yang kurang aktif. Simptom dia kadar metabolisme menurun, kecergasan mental dan fizikal yang lemah, kadar denyutan jantung yang perlahan,
berat badan meningkat dan badan berasa sejuk, kurang tenaga pada orang dewasa, dinamakan sebagai myxedema. Okay. Jadi ini disebabkan oleh kekurangan hormon thyroxina lah. Jadi menyebabkan secara umumnya inilah sebab kepada kesan-kesan lain, kadar metabolisme menurun. Jadi ini akan mempengaruhi apa yang ada di bawah ni lah. Okey, kemudian masalah kreatinisma berlaku pada kanak-kanak disebabkan oleh ibunya mempunyai aras hormon thyroxina yang rendah semasa hamil. Kesan dia, simptom dia, perkembangan mental dan fizikal yang akan terbantut. Kemudian masalah yang biasa kita jumpa, goiter atau beguk, berlaku disebabkan oleh kekurangan thyroxina akibat kerosakan kelenjar thyroid. Jadi simptom dia, kelenjar thyroid akan membengkak, yang itu kita namakan sebagai goiter ataupun beguk. Okey, seterusnya kita tengok pula kesan terhadap rembesan berlebihan dan berkurangan untuk hormon antidiuresis, ADH, antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone ini adalah untuk mengelakkan kehilangan air berlebihan daripada badan kita. Itu dimaksudkan dengan antidiuresis. Okey, kalau berlebihan boleh menyebabkan sakit kepala, loya, kekejangan pening dan juga sawat, disebabkan berlaku kekurangan air pada badan kita. Kekurangan, kita akan dapat penyakit dinamakan sebagai diabetes insipidus, berlaku disebabkan oleh kegagalan air untuk diserap semula di tubul pengumpul ginjal. Simptom dia kerap kencing dan jumlah urin yang banyak, sentiasa berasa haus. Jadi ini penyakit dia. Jadi antidiuresis hormon ini meningkatkan kadar penyerapan semula air oleh ginjal kita. Jadi kalau terlampau kurang, ini menyebabkan banyak air akan hilang daripada badan kita. Okey, sesungguhnya kita ada hormon pertumbuhan. Kalau berlebihan, kadar pertumbuhan yang terlampau tinggi pada peringkat kanak-kanak yang boleh menyebabkan kegergasian. Pada dewasa pula menyebabkan agromegali yang dicirikan dengan pertumbuhan luar biasa pada tengkorak, tangan dan kaki. Contoh tengkorak kita pada bahagian rahang berbentuk petak lah, berbentuk segi empat. Dan kalau kekurangan, kadar pertumbuhan yang terlalu rendah pada peringkat kanak-kanak menyebabkan kekerdilan. Pada dewasa menyebabkan tahap kolesterol yang tinggi, tulang yang kurang kuat dan juga kemerosotan pada jisim otot. Okey, sebenarnya hormon insulin kalau berlebihan menyebabkan keadaan dinamakan sebagai hypoglycemia yang disebabkan oleh penurunan aras glukosa dalam darah. Jadi darah kita kurang glukosa. Simptom dia, kita akan letih sebab sel tidak cukup glukosa untuk menghasilkan tenaga. Jadi kita letih, sukar tidur pada waktu malam, pemikiran bercelaru sebab tak cukup glukosa, tenaga tak cukup, perasaan takut, emosi tidak menentu, mudah pingsan dan juga sakit kepala. Kalau kurang insulin boleh menyebabkan penyakit diabetes mellitus, yang disebabkan ketiadaan insulin atau kegagalan fungsi insulin lalu mengakibatkan aras glukosa dalam darah meningkat. Simptom dia kerap kencing, sentiasa berasa haus, sering berasa kebas pada anggota badan, penglihatan menjadi kabur, letih dan luka lambat sembuh. Sebenarnya kita ada hormon testosteron. Kalau berlebihan, dia akan menyebabkan sifat kelelakian pada wanita. Perempuan menunjukkan sifat-sifat lelaki. Kalau kurang, kesan dia lambat akil balik, bilangan sperma yang rendah. Estrogen, kalau berlebihan pada lelaki akan muncul sifat keperempuanan pada lelaki. Dan itu yang berlaku kalau pada lelaki yang nak jadi perempuan tu, dia cucuk estrogen dalam badan mereka yang menimbulkan ciri-ciri keperempuanan seperti tumbesaran pada payudara dan sebagainya. Kesan kekurangan, perkembangan ciri-ciri seks kuda perempuan akan terjejas. Kemudian progesteron, tidak ada kesan kelebihan. Kekurangan menyebabkan masalah haid, sakit kepala, menyebabkan sembelit dan juga boleh menyebabkan keguguran kandungan. Progesteron kena ingat, dia mengekalkan ketebalan dinding endometrium uterus. Jadi kalau dia kurang, dinding endometrium akan mula runtuh dan menyebabkan berlaku keguguran kandungan. Okey, penutup untuk subtopik 7.1 ni kita tengok beberapa soalan yang untuk menguji
kefahaman dan juga ingatan kamu. Soalan pertama, apakah sistem endokrin manusia? Yang kedua, namakan 3 contoh kelenjar endokrin. Yang ketiga, namakan hormon yang mempunyai fungsi berikut. Yang pertama, menurunkan aras glukosa dalam darah. Yang kedua, merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunda pada perempuan. Dan yang keempat, nyatakan punca gangguan pada sistem endokrin yang menyebabkan penyakit diabetes insipidus. Jadi kita berhenti di sini dulu untuk bahagian pertama bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.